Abang nak sempurna kat hidup Imam. Abang rasa bersalah sangat sebab abang hilang kepercayaan dekat Imam. Apa yang abang nak bagi kat Imam lebih dari cukup dah, bang. Imam hargai sangat-sangat. Sebelum ni Imam tak ada siapa-siapa. Imam tak ada kawan. Tak ada orang sayang Imam. Sampai Imam jumpa abang. Abang bagi kasih sayang abang kat Imam. Sebab tu Imam sanggup kongsi kasih. Imam ingat Imam kuat. Tak minta abang. Imam perlukan abang. Imam rindu sangat-sangat kat abang. Okey, itu dia tadi sedikit sedutan daripada drama bersiri Rahimah Tanpa Rahim. Kalau kita cakap tentang hubungan rumah tangga ni Sugi, telah pun kita kongsikan awal tadi betapa pentingnya ikatan antara pasangan suami isteri tu. Kadang-kadang kan, macam Sugi katakan daripada tadi, kalau pasangannya mungkin suami, badan-badan dan sebagainya, apabila dia melihat seorang isteri itu mempunyai sikap yang penyabar, lembut dan sebagainya, mungkin dia juga akan mengikut sebegitu. Tetapi begitu juga dengan pasangan isteri ni, kadang-kala lah apa saja yang disuruh oleh suami, asalkan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan, kebiasaannya akan terus dilakukan oleh isteri ni. Ini yang kita nak kongsikan. Betul tu, Fiza. Saya ada terbaca juga satu artikel yang berkata, terdidiklah seorang isteri adalah daripada bagaimana seorang suami melayannya juga. Jadi kita nak tahu lebih lanjutlah, betulkah isteri itu acuan suami? Adakah ia tanggungjawab suami sepenuhnya ataupun isteri pun memainkan peranan bagi mengharmonikan satu rumah tangga itu? Jadi dalam talian sekarang ni kita bersama dengan Linda Rafa dan juga Encik Fazli Yusof selaku perunding motivasi kita. Hello, selamat tengah hari. Selamat tengah hari semua. Selamat tengah hari. Cik Fazli dan juga Linda sihat ke tu? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita nak bertanya dengan lebih lanjut lagi kepada Cik Fazli dahulu, kita mungkin nak mulakan topik perbincangan kita hari ini melalui pengalaman daripada Linda sendiri sebagai seorang selebriti, ibu dan telah beberapa tahun mendirikan rumah tangga. Linda, bila kita cakap tentang seorang isteri ini acuan kepada suami, bagaimana Linda merasakan bahawa dalam konteks perhubungan Linda dan juga Aiman sebenarnya, bagaimana anda berdua ini sebenarnya, Linda menjadikan Aiman sebagai contoh dan juga Linda juga cuba untuk melengkapi kehidupan Aiman. Okey, sebelum tu terima kasih kepada wanita hari ini yang bagi peluang untuk Linda. Okey, pada hari ini dia nak menjelaskan perkara-perkara macam ni. Sebenarnya suami isteri ni seharusnya macam Linda, kita akan amalkan sikap, kita akan tengok kebaikan masing-masing. Maksudnya kebaikan tu kita ambil, tapi keburukan tu kita berbincang. Maksudnya kita tak boleh bagi Linda lah, seorang suami tak boleh ikut saja apa yang isteri tu cakap, dan isteri pun tak boleh ikut je suami tu cakap kalau salah. Okay? Jadi kalau katalah ada sikap-sikap dari dekat suami tu macam seorang, contoh dia marah lah contoh, so kita kena nasihatkan dia dan cuba beri ataupun menunjukkan kebaikan diri kita sebagai contoh. Kita sabar apa semua, dan dia akan menjadikan kita contoh, dan dia akan malu sendiri, dan dia akan berubah macam tu. Juga macam Linda, kalau kekurangan Linda, saya contoh Linda macam contohnya Linda juga sensitif dalam pembuluh, so dia akan nasihat lah, contohnya tak boleh macam ni sangat, you kena cool down sikit, you kena ni, so kita ambil lah nasihat dia tu sebagai kebaikan untuk kita nak memperbaiki diri kita. Okey, baik. Kalau kita dengar apa yang Linda kongsikan, kita boleh dikatakan masing-masing menjadi contoh yang baik kepada satu sama lain. Bab kata orang dalam bahasa Inggeris, to complement each another. Encik Fazli, kita selalunya kaitkan pepatah bagaimana acuan begitulah kuihnya untuk anak dan ibu ataupun anak dan bapa. Tapi dalam sesebuah perhubungan rumah tangga itu, betapa benarkah kata di mana isteri adalah acuan seorang suami? Oh ya, menarik sekali. Memang ada kajian tentang bagaimana suami isteri ni dia saling mempengaruhi gaya hidup dan tingkah laku. Dan nak petik ada satu kajian terhadap 5,364 pasangan di Amerika Syarikat. Ini dibuat di sebuah hospital, dia Brigham and Women Hospital.
dan dibuat oleh seorang pengkaji nama Dr. Samia Mora. Dia buat kajian yang mendapati gaya hidup dan risiko kesihatan suami isteri ni hampir sama. Dia hampir sama tu, 80% hampir sama. Dia dapati orang kalau suami ada risiko penyakit kardiovaskular, isteri pun mungkin kebarangkaliannya memiliki risiko yang sama. Sebab apa? Sebab mereka dapati suami isteri ada kecenderungan untuk saling mempengaruhi antara satu sama lain dan menyebabkan mereka membentuk behavior dan tingkah laku dan tabiat yang sama. Jadi saya ambil konteks tu saja. Itu dari aspek kesihatan saintifik, sangat saintifik. Saya percaya ia juga terguna pakai dalam banyak aspek lah, hobi ke, cara menyelesaikan kerja, personality dan banyak lagi. Kita tengok suami isteri dia ada kecenderungan untuk memiliki kesamaan lah. Okey. Macam tadi Suri katakan, orang kata macam mana acuan itulah hasil kuihnya kan. Kalau kita lihat acuan ini, kalau baik acuannya, baiklah hasilnya. Kalau kurang elok acuannya, begitu jugalah kurang elok hasilnya. Cik Fazli, mungkin Cik Fazli boleh ulas. Kalau kita cakap tentang kebiasaannya, orang akan mengatakan bahawa seorang isteri ni harus mengikut kepada acuan suami. Tetapi dalam hubungan juga konteks rumah tangga ni, kita ni saling lengkap melengkapi. Kadang-kadang kita kena terima bukan sahaja kelebihan tetapi kekurangan pasangan kita untuk menjadikan acuan tu lebih cantik. Mungkin Cik Fazli boleh kongsikan bagaimana kita nak kena faham bahawa ada perkara yang kita boleh terima dan ikut, ada perkara yang kita kena elak dan kita kena cuba perbaharui perkara tersebut. Yalah, menarik sebab apa? Memang ada, kita tahu dalam Islam suami kena bertanggungjawab untuk mendidik isteri lah kan. Sebab tu ayat Quran, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, lelaki itu perlu di empowered supaya dia mengambil tanggungjawab mendidik dan membimbing dan memimpin keluarga ke arah kebaikan dan kecemerlangan. Tapi memang saya nak petik ada satu kajian macam Rina sebut Fiza sebut tadi, iaitu maksudnya tidak semestinya isteri mengikut acuan suami. Kadang-kadang suami juga ikut acuan isteri kan, dia saling melengkapi antara satu sama lain. Dan ada benda yang mungkin kita tak perlu ikut, kita perlu belajar di pihak ketiga. Contohnya kita tahu betul ke cara itu kan, ataupun betul ke pegangan tersebut. Dan saya nak bagi tip menarik. Ada satu kajian dibuat ini artikel ni dalam Journal of Marriage and Family, dibuat di University of Washington oleh seorang profesor tentang hubungan suami isteri lah, John Gottman. Banyak kali saya appear di Wanita Hari ni, saya sebut petik daripada John Gottman ni. So dia buat kajian ni berkenaan dengan kalau suami nak didengari oleh isteri, kalau suami nak isteri mengikut acuan suami, dia kena buat satu benda. Satu benda tu adalah suami perlu ada kemahiran mendengar isteri. Ini menunjukkan bahawa dia ada 130 pasangan yang baru berkahwin, dibuat kajian selama 6 tahun, didapati suami yang boleh mengikut isteri ataupun mendengar isterinya, kemampuan untuk mendengar isi hati ataupun permintaan isteri, didapati suami itu lebih influential terhadap isterinya. Maksudnya kalau betul-betul saling nak menjadi acuan kepada pasangan, saling acu mengacu lah ya. Maksudnya kena ada kemahiran mendengar lah, mendengar dan menghargai pandangan pasangan kita. Mendengar dan menghargai itu betul. Penting sangat Sugi ya. Saya kira betul Encik Fazli. Saya pun sentiasa ingat Encik Fazli sentiasa mengingatkan pasangan untuk mendengar lebih banyak supaya komunikasi lebih bagus. Tapi Linda nak tahu juga, tadi Linda ada berkata yang kita tidak semestinya mendengar atau mengikut apa yang dikatakan oleh pasangan kita, sebab kadang-kadang pasangan kita bukannya 100% betul, tetapi kita harus saling membantu untuk memperbaiki kesilapan itu. Dalam proses ingin memperbaiki itu Linda, kadang-kadang ada orang ketiga namanya ego muncul. Itu yang membuatkan susah bagi pasangan untuk memperbaiki satu sama lain. Jadi mungkin Linda boleh kongsikanlah dalam rumah tangga Linda sendiri, bagaimana Linda dan juga Aiman menepikan ego ini dan cuba memperbaiki satu sama lain.
Okey, bagi Linda memang susah lah, bukan senang untuk kita nak berkomunikasi dengan suami kita. Kalau macam, ya lelaki pun ada ego dia juga. Dia akan meletakkan Islam ataupun hukum-hukum kepada faktor utama dalam apa-apa pun hubungan. Jadi sekarang ni bagi Linda akan cuba orang kata kalau selagi ada cinta, selagi ada kasih sayang, kenalah dengar juga apa pendapat isteri. So maknanya kalau apa yang dah cakap tu dia kena dengar. Macam Cik Fazli kata tadi, kenalah memberi peluang untuk Linda bercakap dan dia kenalah menghargai apa yang isteri tu buat. Jadi kalau dia masih lagi menghargai Linda, jadi mungkin dia akan memberi masa ataupun memberi ruang untuk Linda menjelaskan apa-apa yang Linda tak puas hati dalam hubungan. Jadi sebab itulah Linda, insyaAllah lah Linda dengan Syed memang banyak berkomunikasi. Walaupun dalam berkomunikasi tu ada pergaduhan, mesti ada, tapi ending dia mesti akan ada penyelesaian. Alhamdulillah. Kalau kita tak mulakan perbincangan tu, kita simpan lagi bahaya. Sebab nanti masing-masing ada perasaan macam, oh, I tak puas hati dengan you, tak puas hati dengan I, nanti pergi cari orang lain yang boleh memuaskan hati mereka masing-masing. Jadi sekarang ni better kita sit down together and dengar apa masalah suami tak puas hati pasal apa kat isteri tak puas hati macam mana suami. Jadi benda tu kena ada komunikasi untuk orang kata mengekalkan hubungan suami isteri. Okey. Dan kalau kita lihat kan apa yang dikongsikan oleh Cik Fazli dan juga Linda, memang kata kunci utama dalam hubungan rumah tangga ni semestinya komunikasi. Perlu ada komunikasi dua hala tu, sebab kalau ada seorang je yang bercakap, seorang lagi tak nak luahkan apa yang dirasakan, memang tak jadilah nak menambah baik hubungan tersebut. Okey, kita nak dengarkan lagi sebenarnya komen pandangan daripada Cik Fazli dan juga Linda, tetapi apa kata kita beri laluan dahulu kepada pendapat daripada mereka di luar sana tentang topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Pendapat saya dari segi acuan suami tu memang ada, tapi ada segelintir daripada isteri acuan daripada ibu bapa. So isteri berhak untuk memegang ataupun berpegang pada pendidikan daripada ibu bapanya dari kecil lagi. Isteri punya hak untuk ikut jalan yang dipimpin oleh suami. Kalau baik, maka baiklah jalannya yang diikut oleh isteri. Kalau buruk jalan yang dipimpin oleh suami, isteri berhak untuk menolak untuk ikut ataupun sebaliknya. Isteri merupakan cerminan daripada seorang suami. Apabila seorang wanita telah berkahwin, suamilah yang akan membentuk isterinya menjadi seperti apa yang diinginkan. Sekiranya suami menginginkan seorang isteri yang baik, maka didikan yang diberikan haruslah baik. Apa yang dididik oleh suami itulah yang akan ditunjukkan oleh seorang isteri. Jika didikan yang diberikan tidak baik, maka tidak baiklah kepribadian yang akan ditunjukkan oleh seorang isteri. Pada pendapat saya, isteri merupakan cerminan seorang suami. Ada perempuan yang dulunya liar dan tidak baik, tapi lepas berkahwin dia menjadi seorang isteri yang baik dari hasil didikan suami dan bimbingan seorang suami yang inginkan isterinya berubah. Itu dia pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Ada yang mengatakan bahawa ada mungkin sebelum ni sikapnya tak baik, tapi hasil didikan suami menjadi insan ataupun individu yang lebih baik. Ini subjektif lah untuk kita kongsikan. Kalau Cik Fazli boleh komen tentang pendapat orang ramai itu tadi. Kita kan dalam hubungan rumah tangga ni Cik Fazli, tak ada pasangan yang nak mengakhiri hubungan rumah tangga mereka itu dengan perkara yang tak baik. Semua orang mengharapkan keharmonian, kebahagiaan, rasa cinta, kasih sayang yang ada masa diijab kabulkan tu kekal sampai ke akhir hayat. Tetapi bagaimana kita nak pastikan bahawa acuan yang kita sedang lakukan nak buat ni, proses acuan rumah tangga ni bukan satu hari macam buat kuih, tapi ia akan berlangsung sepanjang hayat kita. Kita nak pastikan acuan ni terus kekal cantik, kuat, utuh dan sebagainya. Silakan. Terima kasih. Dan bagi saya, kalau kita ni berkahwin untuk seronok kita, untuk it's about me, kan, maka dia akan menjadi satu benih untuk yang akan merosakkan perhubungan. Ia akan jadi lebih ego, it's all about me, kan. So saya nak happy, saya yang paling betul, saya yang paling layak, saya yang paling berhak, itu tanggungjawab awak. Maka ini bahasa-bahasa yang boleh merosakkan ataupun merisikokan perhubungan. Bagi saya, kita perlu letakkan
perkahwinan adalah jambatan untuk membawa kita kepada kebahagiaan bukan sahaja di dunia tapi di akhirat nanti. Sebab itu ada satu hadis yang mana berbunyi fattaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah, ya, iaitu apabila kamu berurusan dengan isteri kamu maka takutlah Allah. Maksudnya kita dengan isteri ni, suami dengan isteri, it's not about me. Saya ambil dia ayat yang sebelah surat fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah. Kamu mengambil isteri kamu tu dengan kebenaran Allah, dengan izin Allah, dengan Allah yang benarkan benda tersebut. Jadi apabila kita dengan isteri, kita kena ingat Allah akan melihat, Allah memerhati, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Gitu. Jadi kalau kita tengok, it's not about me, sebab bahagian itu lebih besar dan lebih jauh, maka kita buang ego jauh-jauh seperti yang Linda sebut tadi. Dan bila kita letak ego jauh-jauh, kita akan bersedia untuk memahami situasi dan belajar untuk jadi lebih baik, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, betul kata Encik Fazli. Saya kira kalau kita nak duduk berseorangan, tak payahlah kita berkahwin, sebab perkahwinan ni adalah satu entiti, dua orang individu yang harus bekerjasama bersama. Saya ada juga terbaca yang satu frasa yang berkata wanita paling malang adalah yang memilih yang salah pilih suami. Ya ke? Saya tak tahulah, nak tanya pendapat Linda, mungkin Linda boleh kongsikan jugalah, kalau seseorang itu terlalu, orang kata, selfish lah, okay? Bagaimana boleh mereka mengubah suai diri mereka supaya boleh bekerjasama sebagai satu entiti, suami dan isteri itu? Okey, macam Linda pun pernah gagal dalam perkahwinan pertama. Bagi Linda, sebenarnya itulah dia, komunikasi tu penting sangat, dan cinta tu kena ada. Jadi kalau cinta dan menghargai pasangan kita, of course kita akan memberi peluang kepada pasangan kita untuk memberi diorang kebahagiaan. Maksudnya apa yang dia tak puas hati, itu seorang lelaki yang betul-betul bertanggungjawab. Dia akan tanya isteri dia, okey, apa yang tak puas hati dengan I, apa yang I salah, minta maaf. So lelaki kena turunkan ego dia. Dan bila dia turunkan ego dia, baru isteri boleh orang kata mengikut apa saja kemahuan seorang suami tu. Tapi kalau dia ego, dia selfish, memang susah untuk nak orang kata kekalkan perhubungan tu. Mungkin sekejap boleh lah, tapi untuk long term, mungkin halfway nanti pasangan dia akan give up, dan mungkin pasangan tu akan orang kata buat keputusan lah untuk tinggalkan dia, sebab perempuan ni sensitif dia tinggi. Kalau dia dah, kalau lelaki terus tidak menghargai dia, selfish dan tidak memberi peluang untuk dia, perempuan akan buat tindakan. Dia akan cepat untuk meninggalkan suami tu. Jadi itu kita tak nak berlaku perceraian. Suami kena beri orang kata beri kasih sayang sepenuhnya, menghargai dan orang kata memberi peluang dalam hubungan. Macam tu. Saya suka apa Linda katakan, sebenarnya dalam hubungan ni perlu ada peluang juga, sebab kita ni manusia, takkan pernah hanya sempurna. Akan ada hari kita melakukan kesilapan, dan kita mengharapkan peluang itu juga diberikan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga itu. Kembali kepada Linda soalan ini, kalau kita cakap tentang acuan ini tadi kan, bagaimana kita cuba untuk melengkapi kehidupan kita dengan orang kata yang baik itu kita ambil. Kalau yang suami kita ada kurang, kita top up. Isteri kita ada kurang, kita top up untuk mengharmonikan hubungan rumah tangga. Tetapi dengan ada acuan yang bagus dan elok ini juga, secara tak langsung akan memberi satu contoh yang terbaik juga untuk anak-anak. Sebab apatah lagi macam Linda kan, anak-anak lelaki kan. Jadi bila dilihat bagaimana ayah mendidik ataupun ayah melayan ibu ini juga, acuan ini akan diguna pakai untuk mereka melayan isteri-isteri mereka nanti pada masa akan datang. Linda rasa ini penting ataupun tidak? Sangat penting bagi Linda, sebab sekarang ni anak Linda yang first sudah 21 tahun, lelaki. So dia kan kalau macam nampak Linda tercakap kasar ataupun Syed tercakap kasar antara kita berdua, dia orang akan tegur dulu. Dia yang akan memberi teguran. Jadi kita sebagai mak bapak ni akan rasa malu, macam alamak terlepas pula depan anak kan, cakap kasar, anak tu akan tegur. Maksudnya dia akan cakap, Mama boleh tak Mama dengan Papa macam ni, Papa boleh tak dengan Mama macam ni. So kita orang pun beri peluang pada anak-anak untuk diorang bagi pendapat ataupun tu. Kita tak boleh cakap anak kita, jangan macam ni, salah ni, tak boleh tegur Mama dengan Papa macam tu. Kita tak boleh buat macam tu. Kita kena bagi peluang juga anak-anak untuk
memberi diorang pendapat tentang hubungan yang dia nampak antara mak bapak dia, yang dia nampak sendiri. So benda tu sangat penting. Jadi kalau mak bapak boleh berubah untuk anak, insya-Allah anak dia akan terus mengikut cara mak bapak dia bercakap, cara mak bapak dia menyelesaikan masalah. So dia tengok, okey mak bapak dia tengok mak bapak dia sendiri, okey pernah bergaduh tapi boleh orang kata boleh selesaikan masalah dengan baik. So kita tak nak contoh yang tak baik kepada anak-anak, sebab kita tak nak nanti anak-anak pula menjadi contoh yang tak baik pada isteri dia nanti. Okey, itu dikatakan pendidikan awal dari rumah itu sendiri. Tapi Encik Fazli, nak tanya juga kepada Encik Fazli, sering kali bila kita kata kita dalam topik kita hari ini, isteri acuan suami. Tapi suami mungkinlah, bukan semua, ada yang kadang-kadang menjadikan isteri itu seperti tukang masak, tukang bersih rumah. Isteri itu disuruh membuat segala-galanya di rumah, di mana suami tidak mengambil orang kata tanggungjawab untuk melakukan tugasan di rumah. Dan saya kira masih ada lagi orang kata pemahaman di mana tugasan rumah ini isteri sahaja yang harus lakukan, dan itu mungkin boleh menyebabkan seorang isteri itu penat, Encik Fazli, kan. Kadang-kadang suami itu juga perlu memahami tanggungjawab isteri itu, dan kalau suami itu tidak memahami, mungkin isteri itu pun sukar untuk memahami suami itu. Jadi mungkin Encik Fazli boleh kongsikan dalam pembahagian tugasan ini juga adalah penting bagi suami mengambil orang kata participate jugalah. Pendapat Encik Fazli? Ya, sudah tentu. Mohon saya petik dalam peraturan Islam, sebenarnya pengurusan rumah tangga tu dari segi tanggungjawabnya suami yang perlu menyusunnya. Kalau sekiranya isteri melakukannya atas asas melakukan kebaikan, albirru dalam rumah. Albirru tu maksudnya melakukan kebaikan di dalam rumah, itu sahaja, bukan tanggungjawab sebenarnya. Kalau isteri tidak mampu untuk melakukannya, suami perlu menyusun dan mencari ikhtiar bagaimana perkara itu boleh diuruskan. Dan kita dapat lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah orang yang diberitahu oleh Aisyah bahawa baginda tidak kekok melakukan kerja-kerja rumah. Maksudnya ada orang kadang-kadang saya tengok tak pernah masuk dapur, nak jerang air pun boleh hangit, ya. Betul. Tak pernah nak masuk dapur. Sedangkan bahkan rasa macam jatuh maruah pula masuk dapur ni, kan. Takut member-member tahu jatuh ke lelaki. Sebenarnya patutnya seseorang suami itu bangga menolong kerja-kerja rumah kerana itu adalah sebahagian daripada sunnah. Dan ada kisah dan riwayat tentang para sahabat yang besar juga melakukan kerja rumah juga. Jadi ini bukan perkara asing bagi seorang Muslim. Anda patut rasa dikasihi Nabi dan Allah apabila anda melakukan kerja-kerja di rumah. Jadi itu adalah satu pride lah bagi saya, for those yang suami-suami yang boleh contribute melakukan kerja rumah, sebab itu sebenarnya di bawah job scope ataupun tanggungjawab, accountability seorang suami sebenarnya. Jadi melakukannya dianggap sebagai albirru, iaitu amal kebajikan kepada institution, iaitu kekeluargaan itu sendiri. Okey, bertuah, dan saya kira ramai juga dalam kalangan suami sekarang ni yang rajin turun ke dapur. Cik pasti pergi dapur juga, kan, tolong isteri. Okey, jadi kalau kita tengok memang banyaklah sebenarnya ramai para suami sekarang ni pergi ke pasar, memasak untuk isteri, membantu menguruskan kerja-kerja di rumah dan sebagainya. Hantar anak sekolah, gosok baju sekolah dan macam-macam lagi. Penerbit saya yang cakap. Okey, kita nak kongsikan di penghujung perbincangan kita pada hari ini, Linda. Kalau mungkin boleh Linda kongsikan sesuatu sebagai konklusi kepada topik perbincangan kita kepada hari ini. Bagaimana sebenarnya dalam hubungan rumah tangga ni penting, bukan kata isteri mesti ikut acuan suami sahaja, tapi kadang-kadang perlu ada dua juga acuan untuk menghasilkan satu kuih yang lebih cantik dan juga menarik dalam hubungan rumah tangga itu sendiri. Linda, silakan. Okey, tadi kita pasal masak, kan. Alhamdulillah saya dapat suami memang pandai masak. Saya lah, sebab apa, saya memang tak pernah kasih Linda masak pun. Tapi kalau Linda nak masak, silakan. Tapi sebenarnya tanggungjawab tu memang dia yang ambil. So memang dia rajin masak, rajin pergi pasar, dan dia memang kata good chef lah. Itu rezeki Linda lah, yang Allah bagi. Tapi Linda tak nak cari kesempatan bila suami dah pandai masak apa semua, benda-benda lain Linda kenalah jaga dari segi baju, pakaian, rumah, kata cari rezeki ataupun tolong suami dari segi mencari rezeki ke apa tu semua. Linda kena top up lagi supaya lagi nampak orang kata
gabungan tu lagi sesuai, tak nak suami je yang buat kerja, kesian kat dia kan. Akan sentiasa make sure atau pastikan yang Linda pun sama-sama membantu suami kat dapur macam tu. Dan dalam hubungan bagi Linda, seseorang yang baru berkahwin ataupun dalam berkahwin, kena sentiasa letakkan hormat kepada suami. Hormat tu memang sangat penting. Jangan sesekali menjatuhkan maruah seorang suami tu depan kawan-kawan, depan keluarga. Kita kena jaga adab dalam macam mana kelemahan ataupun ada keegoan pada suami. Jangan cerita dengan orang lain, tapi kita sendiri dengan suami tu. Okey. Jadi Linda nak tahu juga makan tengah hari ni menu ni apa Linda? Selepas ni saya ada syuting juga untuk TV3 masakan. Jadi suami saya masak juga. Okey, Cik Fazli. Ya, Encik Fazli, mungkin Encik Fazli boleh kongsikan juga pendapat dan kesimpulan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Encik Fazli, silakan. Ya, kita kena faham bahawa personaliti pasangan akan directly mempengaruhi kejayaan pasangan yang satu lagi. Ini saya dapati penting sebab kajian dibuat ni di University Washington St. Louis mendapati tahap kejayaan seseorang suami ataupun isteri dalam kerjaya dipengaruhi oleh personaliti pasangannya. Dan kajian sangat dekat, sangat direct. Saya ada tulis dekat Facebook saya hari ini sebenarnya. Mungkin lebih detail di Fazli Yusof Al-Basuti di Facebook saya. Kajian bahawa apakah ciri-ciri pasangan personality yang membantu kejayaan seorang pasangan dia. Tak kisahlah suami ataupun isteri, dia akan directly contribute. Jadi kita tak ada alasan melainkan kita perlu jadi sentiasa perbaiki diri, jadi orang lebih baik. Sebab dia untuk kita saja, dia untuk pasangan, untuk keluarga kita juga. Jadi kita kena pasang niat, sentiasa improve, sentiasa membina acuan yang lebih baik dari hari ke hari. Saya setuju dengan apa yang Cik Fazli katakan tadi. Kita kena setiap hari memperbaiki diri kita untuk memastikan acuan tu lebih baik. Sebab acuan kan kalau dah pakai hari-hari kan dia akan rosak ke, dia akan buruk kan. Jadi kita yang kena jaga sebaik mungkin acuan tu supaya dia tak pecah ke, dia tak rosak, untuk kita guna pakai sepanjang hayat kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Fazli dan juga Linda yang sudi berkongsi pandangan dan juga pengalaman bersama dengan kami penonton di Wanita Hari ini. Terima kasih Linda, terima kasih Encik Fazli. Sama. Okey, baik. Dan anda di rumah, kami berharap apa yang dikongsikan oleh Encik Fazli dan juga Linda telah memberikan anda sedikit orang kata pencerahan lah. Bagi mungkin anda yang selama ini ingat isteri acuan suami. Ya, betul, isteri acuan suami, tetapi suami juga acuan isteri. It takes two to tango, orang kata. Betul lah. Apa salahnya kalau kita ada dua acuan tu kan kita gabungkan, kita jadi acuan yang lebih besar, lebih cantik dan lebih enak untuk dinikmati. Okey, pengalaman manusia ini berbeza-beza, namun kami harapkan anda dapat manfaatkan sedikit sebanyak daripada perkongsian itu tadi.